saya sebab line macam putus-putus. Dengar tak? Ke putus-putus? Hi everything. Assalamualaikum, good morning. Sekejap kita tunggu Dawn masuk. Okay, sebenarnya tadi live dekat Instagram Dawn. Kita tunggu Dawn. Dia adalah moderator pada malam ni sebenarnya. Ni adalah dia punya talk. Dia jemput saya. Hai, Siskin Jaafar. Ya. Saya tahu. Okey tak jawapan tadi? Okey, Zat. Tunggu Dawn jap. Sanggup tunggu. Bagus, duduk. Kejap saya baca laju sangat you all. You all boleh invite team ke unit ke kalau nak join, okay? Kita borak santai je. Ni dah okey sikit. Dengar. Okay. You all semua daripada mana? Daripada Merauke ke? Daripada orang bisnes lain ke? Kalau daripada Merauke, daripada area siapa? Hai Kak Azam, miss you. Okay, Dawn dah masuk. Sekejap, tunggu Dawn. Suat area, Anita area dari Merauke, Alina Fisa. Sini saya Farisha. Hello, testing. Okay, Dawn. Dengar suara ke? Dengar? Alright. Dah ramai yang masuk. Okay, Dawn. Apa kata Dawn perkenalkan diri juga. Kita sembang-sembang ni daripada pihak Acha pun nak kenal juga. Dawn ni siapa sebenarnya? Sekejap so, ni tengah charge phone ni. So Setting dulu. sebab bateri nak habis tu, tengah charge phone ni, kabel pendek. So dia macam kena pusing sikit lah. Okay. Alright, so suara dengar Okay, dengar. Nampak video saya ni menyelam, abaikan sebab Unify memang tak stabil kot. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama sebenar adalah Nur Daniel, tapi saya lebih dikenali sebagai Don. So korang nak sebut nama Don pun senang kan, satu sebutan. Tapi saya tiada kaitan dengan Ustaz Don Daniel Jangan terkeliru di situ. Okay. So saya sekarang adalah sama juga macam Acha, full time business. Cuma saya business adalah full time Great Eastern Takaful Advisor. So saya start lepas saya habis belajar lah pada tahun 2019, ya Hadi. Selamat hari polis Okay. So saya start macam saya start lepas saya grad lah. Saya grad tahun 2019. So saya buat bisnes Great Eastern Takaful Advisor, dan saya sangat bersyukur kerana saya masuk industri ni kerana waktu COVID bisnes ni yang membantu saya untuk dapatkan income. Maksudnya saya ada peluang untuk naik income setiap bulan lah. Dia sama je macam semua bisnes. Kalau kita buat, kita boleh buat income setiap bulan. So itu je lah. Tak perlu, bukan tak perlu lah. Macam tak ada banyak sangat nak cerita lah. Kalau Acha ni lagi banyak journey je. Saya baru mula, setahun lebih je.
Alah, sama je kita belajar sama-sama. Zulaika, tak ingat filem Hindustan. Ya, Hindustan yang apa, Syaruhan eh. Thank you Ada Don sebab jemput malam ni borak-borak dengan Don. ada staff Great Eastern eh. Siapa tadi? Mira Gani. Tadi saya pergi Great Eastern tadi, pagi tadi. Okay. So kita nak apa nama? Nak jawab soalan terus ke ataupun Acha ada nak cerita-cerita sikit? Saya tengah cari live ni macam tak jumpa pula. Dia tak appear dekat saya punya phone. Notification tadi pun dekat Dawn dia keluar lambat. Ya. Macam dia macam tak keluar lah notification. Ya. Tapi cuba kalau dia masuk dekat profile Acha dia tak ada keluar yang tengah live. Oh, tak ada. Pelik. Sekejap Dia tak ada Okay, keluar pun dekat tu macam tengah live. Tapi saya tekan setting dulu. Sekejap. Dan pakai 2 device ke satu? Dawn ada 2 device. Cuba Kenapa? buka IG. Acah ada nampak Acah tengah live tak? Memang tengah nampak. Kalau Oh, Dawn memang buka nampak. profile, kalau buka profile, yes, Dia tengah keluar nampak. live. Betul? Dia ada tulis live lah. Betul? Tak ada pula kat wajah. Tak apalah. Okay, tak apa. Kita teruskan. So tadi, Ada soalan apa? okay. So nak terus masuk soalan Boleh? Dan tengah settlekan live tadi, tengah save. Okay. So tadi Hai soalan, semua, welcome. ya, okay. Boleh kot raikan kejap. Siapa dia dah ramai masuk kan. So soalan tadi from Rose. Sekejap. Tapi soalan dia, okay. Have you ever feel like giving up? Dan type sekali lah. Have Have I you ever rasa macam give up? Tipulah kalau kita rasa tak pernah perasaan give up tu. Tapi untuk diri saya seorang yang saya ada share tadi, saya akan beri masa kat diri saya. Kalau saya rasa today I'm not feel right, macam saya rasa sedih, saya akan biarkan diri saya satu hari itu sahaja dan besok saya akan jadi orang yang bersemangat kembali. orang lain? It's okay to feel like that. Tapi janganlah tenggelam ke dasar lautan. So bila saya rasa itu dululah kalau cakap pasal give up tu masa awal-awal tu sebenarnya tak ada. Tapi masa saya dah jadi director, saya pernah rasa macam penat, exhausted. Dan saya belajar, dia sebenarnya apa sahaja yang berlaku kepada kita, kita akan belajar daripada benda tu. Kita belajarlah, kalau kita betul-betul belajar, kita belajarlah. Kalau kita sedar dan kita belajar. So pada waktu tu saya belajar yang it's okay untuk rasa sedih, it's okay untuk rasa nak give up. Tapi macam saya cerita tadi, saya ada share, kita kena matang. Kita kena kejutkan adult self kita tu, kena sedar yang kena lawan dengan budak nakal dalam diri kita tu. Yes. Yang selalu cakap tak boleh berjaya lah, apalah tu, kena lawan. Dua mindset tadi Siapa yang tak masuk tadi? Dua mindset iaitu inner child dan inner adult self. Betul, inner child dan adult self. Tapi benda ni normal lah untuk siapa yang buat bisnes. Bila kita starting memang kita akan rasa give up ni benda yang mudah lah buat waktu starting. Sebab kita tak nampak result. Kita tak nampak lagi income kan. Tapi bila kita dah... Maksud kita tak sabar. Kita kena sabar. Kena sabar. Hari ni masuk, nak kaya semalam. Tak boleh lah. Yes. Okay. So next. Rasanya kalau ada korang ada soalan. Silakan Acha punya live ni. Apa? Acha punya live kan. So kalau korang ada soalan lagi, boleh je tanya dekat komen. Sebab tadi ada juga yang DM saya. Ada yang DM saya nak tanya soalan kan. So boleh tanya kat bawah ni, dekat live ni. So saya just ambil soalan yang daripada live tadi.
So next soalan daripada Rose juga. Work hard or work smart? Work smart. Work hard, work hard, work hard. Lepas tu tak dapat apa-apa, penat. I think both, tapi you kena work smart lah. Work smart tu maksudnya you ada plan, you tahu apa yang you buat, you ada teamwork, you buat kerja dengan betul lah. Okay. Kalau apa pendapat Don tentang work hard dan work smart? Macam Don, dia memang kita perlu work hard yang smart. Dia macam dia ada benda yang kita tak perlu buat banyak tapi dia punya impact besar. Itu yang kita perlu buat. Benda yang kecil tapi impact besar, kita perlu lebihkan yang tu lah. So benda ni kita kena diri sendirilah kena cari kan. Contohnya kalau macam maybe dari segi marketing kan. Kalau korang rasa korang suka posting setiap hari dan korang rasa tu impact yang paling tinggi, korang buat lah tu. So mungkin kat situ korang tak rasa macam buat hard. Ada orang je macam buat hard benda yang tak ada impact. So korang akan rasa penat. Dia dah tak smart kat situ. Betul. Betul. Itu pandangan Don lah. Betul. Ni ada. Okay. Macam contoh lah, macam saya share tadi kan, macam I do whatever it takes untuk capai. Maksudnya work hard. Tak banyak alasan. Tapi dalam pada yang sama, work smart juga. Maksudnya betul-betul plan. Okay, apa nak kena selesaikan, tulis dulu. Maksudnya bukan kita buat macam macam tu je, langgar je. Tak, kita kena work smart juga. Work hard dan work smart. Yes. Langgar tu benda betul. Tapi jangan salah langgar lah. Sebab kita akan banyak habiskan kos masa, kos duit. Kan? So, betul. Dia macam risk and reward lah bagi tu, risk and reward. Macam business ni kalau rasa reward dia besar, jadi risk dia besar. So kau kena faham lah benda tu. Okay. So rasanya kat audience pun ada soalan kat ni. Mungkin boleh jawab soalan tu dulu. Tadi dah habis dah soalan yang dekat yang Don salin. Nak habiskan tu dulu Okay. So jangan susah ini kalau susah tanya Ros. Okay. Soalan last Ros. Tapi kita ada soalan daripada audience lain. Cuba yang untuk Ros ini last. Acha, if you don't have kids, will you still be where you at right now? Mungkin dia punya cabaran berbeza kot. Kalau kita tak ada anak kan. Kalau saya tak ada anak, mungkin ke saya di tahap sekarang? Yes. Cabarannya sebab big Y dia lain. Tak berada kat situ. Mungkin berlainan. Saya rasa mungkin boleh, cuma lain sikit. Mungkin tak matang sangat lah macam sekarang. Sebab saya rasa apa yang mematangkan saya adalah anak lah. Push factor lah kita panggil kan. Kita punya big Y. Sebab kalau kita tak ada anak, mungkin kita rasa macam kalau aku tak makan. Kalau aku tak makan pun tak apa kan. Tapi bila ada anak, kita ada perut lain nak isi. Ya. Okay. So kita ada betul lagi. lah, saya rasa bila Acha ada anak kan, Acha memang macam Acha cakap lah, I do whatever it takes. And I'm a risk taker lah. Macam buat apa-apa kan, tak kisah. Macam tunggu teksi dengan anak Acha, anak Acha 2 orang, baby kat sebelah tangan. Lagi seorang pegang, 2 tahun tunggu teksi nak pergi kelas Mary Kay. And masa tu kita tak fikir apa tau. Acha cuma fikir aku nak berjaya, aku nak ubah hidup. Aku nak keluarkan anak-anak daripada kesusahan. So I tak boleh nak fikirlah kalau Acha tak ada anak, mungkinkah Acha akan seperti sekarang? Wallahu alam. Dia punya willing tu lain, will kita. Bila kita ada anak kan. Betul. Kalau tanya Don memang tak tahulah kan. Single lagi pun. Right. Ya, masyarakat semua Don single, follow Don. Enggak lu. Okay. So next kita ada soalan daripada
Tapi betul lah kalau nak add on tadi, bila kita di situasi yang berbeza, dia punya outcome pun berbeza sebenarnya. So bila kita tak ada Betul. dalam apa, in the shoe, kita pun tak tahu kan. Okay, so tadi ada Betul. soalan daripada Joyah Jelita. Tak sure lah diorang ada dalam ni ke tak. Joyah Jelita, Acha, if let's say kita nak jadi SD, Sales Director kan, dalam masa 6 bulan, apa tips, adakah team yang strong ataupun better recruit user atau recruit seller? Thank you Acha. Macam mana? Dia Ajar dia dengar awal-awal, okey. dia Bila kita dah jadi sales director, adakah kita perlu merekrut? dia sebenarnya, if let's say kita nak jadi sales director dalam masa 6 bulan, tak ada soal. Lepas tu dia tips, tak ada soal. Team yang strong, tak ada soal. How, tak ada soal. Better recruit user atau recruit seller, tak ada soal. So tadi don't just simplify je sebenarnya. Maksudnya mungkin kalau kita nak jadi sales director dalam 6 bulan, adakah tips, maybe dia tanya tips, adakah team yang strong ataupun recruit user ataupun recruit seller? Ni Of dia course, tak kalau sure. kita nak berjaya di dalam direct selling, I believe, tak tahulah, saya tak belajar direct selling lain. Saya belajar Mary Kay, so saya boleh share pasal sedikit lah. Kalau you nak berjaya dalam Mary Kay, you kena recruit orang yang nak buat Mary Kay bersama dengan you. You tidak boleh recruit semata-mata user semuanya. You akan buat seorang-seorang bisnes ni. Dan you tidak akan jadi sales director yang strong. So kalau you nak jadi sales director yang strong, you kena recruit orang yang nak buat Mary Kay bersama dengan you lah. Maksudnya yang nak earn income. Okay. Dan saya ada baca kat situ. Okay, dah habis tak yang tadi Don tu? Soalan. Soalan tu Macam tak jelas sangat. sebab dia tanya tapi dia jawab macam tu kot. Tak nak tunjuk pun, kalau dah nak WhatsApp boleh screenshot ni. Boleh. Dah WhatsApp nanti Acha baca terus. Sebab dia macam dia jawab, dia tanya dia jawab. Alright. Dah WhatsApp. Dan Joya cerita tu. Maksudnya macam mana kita nak jadi sales director dalam masa 6 bulan? Team yang strong. Okay. Soalan ni tak sesuai untuk di sini sebab ni adalah open platform dan bukan untuk belajar tentang Mary Kay sangat. Ini adalah sharing more to Santai. motivation. Ini more to system Mary Kay, so kita tak boleh share open-open. Tapi saya ada cakap sikit tadi. Macam saya cakap lah, kita kena recruit orang yang nak earn income lah. Buat apa kita nak recruit orang yang nak macam user je. Kita tak ada same direction. So kalau you nak jadi sales director yang strong, you kena recruit orang yang nak buat Mary Kay sama-sama dengan you. Orang yang nak cari duit sama-sama. Ya, align lah. Align kita punya goals. Mesti sama kita punya goals lah. Kalau kita nak naik tapi kita punya recruit tak nak naik, so tak boleh juga nak go kan. So dekat Don punya ni dah habis soalan. So, ada soalan daripada komen ni lah. Banyak tu soalan tu. Acha nak baca ke dah baca? Dah baca. Dia nampak dari atas sampai bawah. Yang terbaik first, Mira Gani. Macam mana nak jadi leader yang hebat? So dia macam subjektif sikit lah. Betul. Macam mana nak jadi leader yang hebat? Saya biasa-biasa je. Saya bukan leader yang hebat. Saya masih belajar. Jadi apa yang saya boleh share, the speed of the leader is the speed of the gang. Kalau you nak bawa team, you dulu kena buat apa yang diperlukan. You kena buat sales dulu betul-betul. You kena recruit juga bersama. You tidak boleh suruh orang untuk buat, tetapi you show the result. You show the good example. Then you akan jadi leader yang baik.
Tapi macam saya pun selalu cakap, tak ada istilah leader yang hebat, tiada istilah leader yang baik. Yang ada adalah leader yang akan buat silap dan leader yang akan perbaiki kesilapan tu, leader yang belajar dan barulah you akan jadi leader yang lebih baik. Faham tak? Betul? Okay, tak ada rules untuk terus jadi leader yang hebat. Semua leader yang ada lah dalam business, every business, semua leader tu adalah leader yang buat silap dan perbaiki kesilapan tersebut dan belajar daripadanya dan barulah dia jadi seperti apa dia jadi sekarang. Sama juga dengan you. Sebenarnya dalam business how you bawa diri you adalah bagaimana team you. Tu kena jaga-jaga sikit. That's why perkataan kita kena jaga, tingkah laku kita dengan orang kena jaga. Jangan mengumpat orang, jangan judge orang, jangan sibuk hal orang. Sebab kita ni nak bawa diri kita sebagai leader, nak melahirkan orang yang bagaimana, kan? Kalau kita pun ada sikap-sikap macam tu, kita akan melahirkan generasi yang macam tu. Jadi kena jaga-jaga kat sini. Dia banyak dia punya tu Especially bila kita ke atas. Bila kita ke atas, orang akan nampak kita. Betul? So bila kita masuk dalam jawab Mira Ghani. So kita pergi next. Daripada Asma Syabiri 98. Kak Acha, macam mana kalau kita mampu build and conduct team tapi selalu tak ada rezeki dalam personal sale? Bahaya tu cakap ini ayat tak ada rezeki. Yes. Salah ayat ni. Yes. Kita rezeki ni daripada Tuhan, daripada Allah. So kita kena cari rezeki. Satu perkara je. Bila kita rasa tak ada rizak, usaha kita tak banyak. Usaha kita tidak cukup. Kita jangan tipu diri kita. Maksudnya tak cukup. Tak cukup lagi usaha tu. Buat sampai ada rizak. Barulah kat situ you do the right thing. So sekarang ni keep konsisten dengan apa yang you buat. Berusaha lebih konsisten, disiplin, posting selalu, approach orang, semua tu. Dan barulah kita akan dapat hasil. Selagi belum dapat hasil, jangan cakap tak ada rezeki. Sebenarnya usaha kita belum cukup. Usaha kita tidak hebat lagi. Okay? Kena ingat kata-kata itu doa. Sebab, betul. Jangan cakap tak ada rezeki. Sebab rezeki tu kita sebenarnya dah, Allah dah tetapkan rezeki untuk semua orang. Cuma kita je kena keluar mencari. Betul. Bila kita cakap tak ada rezeki, maksudnya kita bersangka buruk dengan yang memberi rezeki. Itu dah bahaya kat situ. Bila kita dah masukkan dalam fikiran kita, tak ada rezeki. Kita dah bersangka buruk sebenarnya. Dia nak beri rezeki tapi kita cakap tak ada rezeki. So benda tu dia akan tetaplah tak datang kat kita. Tapi kalau kita cakap sabar, akan ada rezeki. Akan ada rezeki tu. Aku berusaha ni dengan kuat, dengan lebih kuat. Selebihnya aku berserah kepadamu. Itu saya selalu doakan macam tu. Saya selalu doa yang saya amalkan. Ya Allah, aku berusaha, aku lakukan kerjaku. Okay, apa yang kita kena buat lah as business person Contoh approach orang, kita nak approach orang join team kita nak pergi approach orang dapatkan sales ke, approach orang tentang kebaikan produk kita ke, buat posting ke apa kan. Saya punya doa selalu, ya Allah aku lakukan kerjaku, aku berusaha, selebihnya aku bergantung penuh kepadamu. Aku berserah kepadamu, bergantung penuh kepada Tuhan. Nanti dia akan beri rezeki tu. Yes, betul. Lagi satu mungkin Don ada few doa yang Don nak share. Ni pun Don dah belajar pada sifu-sifu jugalah. Antara doa kita boleh amalkan iaitu kita doa, kita minta Allah uruskan. Maksudnya kita minta Allah uruskan urusan dunia akhirat, minta Allah uruskan bisnes kita, family kita. Sebabnya kalau kita nak uruskan sendiri, kita tak mampu. Sebab apa? Even kita nak pergi makan pun, kita tak boleh nak uruskan. Kita nak pergi makan mana nanti Kita nak makan apa? Sekecil benda tu pun kita tak boleh nak uruskan hidup kita. So apa lagi bisnes yang besar. So kita boleh amalkan doa tu lah, minta Allah yang uruskan. Dan kalau manusia nak urus memang tak terurus lah.
Kita sendiri tahu diri kita tu urus macam mana. So itu just nak sharing lah doa yang Don ajar. Terima kasih share. Betul, betul. Saya setuju. Kita minta Allah bantu kita uruskan. Betul, betul. Kalau kita sendiri pun tak boleh nak uruskan, macam mana kita nak handle bisnes yang besar-besar? Kita nak banyak tapi sedikit perkara pun kita tak boleh sabar kan? Oh yes. So yang tu selalu Don akan remind syukur. Ya, keyword dia bersyukur. Kalau kita tak syukur yang kecil, macam mana kita dapat yang besar kan? Mungkin si Asma, mungkin Allah bukan tak ada rezeki ya. Mungkin Allah belum sampaikan rezeki tu sebab mungkin Allah rasa kita belum mampu untuk terima rezeki tu. Mungkin tiba-tiba kalau let's say lah Allah bagi kita tiba-tiba 100 customer sehari. Tapi Allah tahu kita tak mampu nak uruskan tu waktu sekarang. So Allah hold. So kan ada orang cakap rezeki tu ada yang dia right on time kan. Dia tak lambat sesaat ataupun tak cepat sesaat. So mungkin Allah masih hold rezeki tu untuk kita bila kita dah rasa kita dah mampu nak handle, mungkin Allah akan sampaikan rezeki tu. So jangan kata tak ada rezeki. Sebab kita minta rezeki ni kepada pencipta kita kan. So kita bersangka baik dengan pencipta kita. Okay. Jadi tazkirah pula Saya bukan Ustaz Don Betul Alright. Okay, Mira Gani, soalan seterusnya. Macam mana nak buang rasa tak confident untuk menjadi a good leader? Macam mana nak buang rasa tak confident? Macam mana nak buang rasa tak confident untuk menjadi good leader? Saya rasa saya ada jawab tadi bila saya cakap tak ada leader yang sempurna, we are not perfect and kita kena accept tu yang it's okay. Kita memang tak sempurna dan tak perlu nak jadi sempurna sebab memang tak sempurna. So actually you just kena believe in yourself lah. Macam saya sendiri, saya lead by example lah. Saya tak macam cakap-cakap je. Macam buat ni, buat tu, buat ni. Tapi saya show to them macam mana nak buat apa yang saya dapat dan mereka akan ikut. So dengan cara tu, dia orang akan ikut kita. Dia akan follow kita. Kalau you ada rasa tak confident, you punya team boleh rasa. Bahaya juga kat situ. Dia akan rasa macam dia ni tak reti lah, dia tak pandai. So you kena tunjuk yang you adalah wise, you strong. Barulah orang akan follow you. Tapi sebenarnya it's a learning process Mira. Sebab dia kan one day untuk jadi leader. Kita akan belajar lah. Sebab kalau kita tak buat silap, kita tak belajar. Macam tadi Acha kata, tak ada leader yang tak buat silap. Tak ada leader yang sempurna, tak ada leader yang terbaik, yang good, tak ada leader yang macam tu. Yang ada adalah leader yang buat silap dan akan belajar daripada kesilapan tu. Yes. Okay, so kita tengok. Kita next. Harap menjawab tadi Mira Gani. So kita scroll bawah lagi. Apa ni? Safira, kita ajar team buat benda yang sama. Provide untuk team bahan tapi diri sendiri macam sendu. Sikit nak close sale. Anak team laju. Oh, ini anak buah yang lagi aktif lah maksudnya. Adakah ni soalan Safira? Confuse sekejap. Soalan ni kat bawah. Macam mana tu? Dekat mana silapnya? Adakah usaha untuk diri sendiri tak cukup? Okay. Tentang silap, saya tidak boleh jawab. Anda kena tanya diri anda sendiri. Di mana silap saya? Iaitu you sendiri kena sedar diri you. Saya selalu praktikkan aktiviti ni lah. Saya akan buka buku saya akan tulis. I promise to myself list. Apa yang saya perlu berjanji dengan diri saya. Contoh 10 posting setiap hari. Contoh bangun awal, solat awal waktu. Apa saja list yang saya perlu ubah diri saya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan hal orang lain. Kita terlalu sibuk dengan dia buat macam tu, dia buat macam ni. Tapi kita lupa kat diri kita ni. Apa yang sebenarnya aku tak buat? Kita yang boleh tahu sebenarnya. Dan kita kena tulis one by one apa yang perlu kita buat.
macam saya ada share dalam live sebelum ni, jangan cakap perkataan serabut ke apa ke, dan sebenarnya jangan jangan cipta kesedihan dalam diri yang kat mana silap saya, sebab benda tu adalah negatif. Sebab as a leader, you should know mana yang kosong tu. Betul. Alright, tambahan daripada sendiri. Saya say anak tim laju. Why not? Why not kita sebagai leader, contoh kan tim kita lebih laju kita boleh belajar dengan tim kita sendiri. Kita sebagai leader, kita kena humble. Kalau anak didik kita tu lebih pandai, lebih laju pada kita, belajar dengan mereka. Tanya, wah hebatlah awak Safira buat sale sampai 2,000 bulan ni. Belum close lagi, belum closing lagi dah dapat banyak sale. Share lah dengan saya pun nak belajar. You tahu tak, bila you ada satu sikap macam ni, team you pun akan respect you. Sebab you tak ada menunjukkan yang diri you adalah perfect. Yang you tahu semua benda. So you sendiri perlu belajar dengan orang lain yang di mana team you sendiri. Nanti sama-sama. Yes. Turunkan ego dan rendahkan diri. Baru kita boleh belajar. Sebab kalau kita tak ego atas, memang susah kita nak belajar daripada orang. Betul. Okay, ada soalan dekat ni. Okay. Ada lagi ke? Dah jawab. Ada kat question box. Saya tanya, Safira, saya dah tanya anak tim tips korang. Tapi diorang kata ikut akak lah. Sudah. Maksudnya you ada satu method yang betul. Maksudnya you ada method yang bagus. Cuma macam saya cakap tadi, mungkin usaha tu belum banyak. Belum banyak lagi. Bila kita tak ada hasil, kita jangan cakap tak ada rezeki, kita tak dapat ke apa. Sebab sebenarnya mungkin usaha dia yang tadi tu lebih banyak daripada kita. Okay? Ataupun mungkin Safira boleh tanya soalan dekat anak tim. At first, kenapa diorang join Safira? What makes them to join you? Sebab leadership ke? Ataupun personality? Mungkin situ kekuatan Safira kot. Maksudnya Safira mungkin kena cari Safira punya strength lah. Sebab bila ada team, kita punya team akan berbeza. Kita panggil strength kita berbeza, weakness berbeza. So kita perlu melengkapi each other lah. Itulah guna team kan. Dan punya suara sangkut ke? Tak. Okay. Video je sangkut-sangkut sikit. Sorry, hanya define. Ini pandai. Okay, ada soalan lagi ke nak tanya? Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Don ada apa-apa soalan nak tanya? Dan try buka dekat DM. Kok ada yang DM tadi tak perasan. Tapi tadi sis Ikin Shikin, ada. Sis tadi kita jawab tadi, sis Ikin Jaafar, dia ada post kat story kan. Dia cakap terima kasih dekat Acah lah kerana sharing dan jawab soalan dia tadi. Lain dah tak ada dah, dekat Don tak ada dah. Dekat DM dah tak ada. Dekat live tadi pun dah habis. So rasa nak itu saja kot. Kalau audience kalau ada soalan, boleh je tanya. Kalau tak ada, Dewi Karunyawati. Hai Kak Mairan. okey tu. Ada soalan dah. Kak Dewi. Tapi soalan tu dah jawab. Oh ya, kita jawab kat live tadi. Itu kena tengok live tadi lah Kak Dewi. So tadi kalau saya nak recap tadi macam mana macam mana Acah bagi masa. Safira Sofia kenal daripada mana? I always say you an inspiration lah sebab dah lama kenal Acah. Oh ni secret admirer ke? Before join Before join Ameriki Before join Ameriki. Tacut. Ada macam dulu pun ada juga follow-follow. Bisnes lain mungkin.
Dulu ada buat bisnes lain ke? Tak ada macam tak ada buat apa bisnes yang serius. Oh, dulu macam ada blog. Oh, blogging. Okay, okay. Ya, ya, ya. Beli Dulu kasut. macam ada ada macam jual-jual jugalah, macam dropship macam tu. Oh, so simpan lagi kasut tu, Safira. Mungkin tu Aura Tak ingat lah yang mana. Safira. Kalau ini dulu mungkin kasut-kasut Converse kot. Zaman dulu ni. Tak adalah. Ada, ingatlah dulu. Dah 10 tahun lepas. Lama dah. Lama sangat dah. Okay, Don. Ada nak tanya apa lagi? Dekat Don. Oh yes, satu lagi. Apa plan seterusnya? Okay, plan Acha seterusnya. Okay. Sudah semestinya Acha nak melahirkan lebih ramai lagi orang berjaya di bawah Acha dengan izin Allah. Nak bantu lebih ramai orang lagi. As for now, Acha dah ada lebih kurang 80 orang sales director di bawah Acha area, di bawah pimpinan Acha. So, goal Acha lah pada tahun ni, by December, nak ada 150 lagi sales director in total. Amin. Nak mereka rasa apa yang Acha rasa lah, life changing dengan Mary Kay, dapat income yang mereka nak, dapat bantu keluarga, supaya diorang dapat bantu keluarga diorang sendiri. Memang sepatutnya bila kita dah naik leader, itulah harapan kita kan. Supaya orang bawah pun dapat sama yang kita rasa. Betul. Okay, ada soalan ke lagi sebelum kita akhiri kita punya live ni? Cuma Don just nak, yang Don nampak lah, Amerika ni ada satu sistem yang bagus. Sebab dia ada level lah daripada duty consultant sampailah elite executives dan national sales director. So dengan sistem ni sepatutnya siapa yang join business Amerika, korang akan nampak journey korang tau. Sebab korang akan nampak hala tuju korang. Maksudnya bila korang dah masuk as duty consultant, lepas tu korang akan nampak lah hala tuju korang apa next stage kan. Sebab korang dah setkan sistem tu. Next stage korang apa hala tuju. Dan bila korang dah sales director, so korang akan nampak next stage korang perlu pergi pada national sales director. So maksudnya korang punya journey tu dah siap lah kat Amerika tu. Amerika dah sediakan. Korang just tinggal nak hentam je. Betul. Yang Don nampak Sama juga dengan apa yang Don buat sekarang tu tak? Direction tu dia dah ada dah. Sebenarnya yes. tinggal ikut. Betul. Yeah. So, okay, Safira cakap nak kata-kata semangat je. Okay, berbalik kepada apa yang Don cakap tadi dah ada sistem. So sebenarnya macam mana saya buat, saya sebenarnya fokus on now macam saya cakap tadi. Macam mana saya boleh jadi National Sales Director dalam masa 5 tahun tu, sebenarnya saya dah set mindset tu daripada awal lagi. Saya suka belajar tentang sistem Mary Kay dan saya tahu what's next. So pada waktu saya baru join Mary Kay, saya tahu okay, nak move up career saya perlukan apa. So setiap bulan saya akan make sure kerjaya saya dekat Mary Kay adalah one step daripada bulan lepas. Itu je apa yang saya buat daripada dulu. So kalau bulan ni saya adalah senior beauty consultant, maksudnya next month saya kena move up kepada team builder. So itu yang saya buat sebenarnya. Dan bila saya dah jadi sales director, fokus saya adalah senior sales director. Sebenarnya saya bekerja one step at the time. Saya tak terlalu tamak terus nak jadi national sales director tau. Saya fokus on now. I focus on now. So you kena tengok diri you yang sekarang. Kalau you masih beauty consultant, the next step yang you kena kejar adalah untuk move up career you. At least ada satu je team member. Pecah telur, merekrut. Kalau dia tak aktif, it's okay. Rekrut lagi. Bagi peluang kat diri. And then next, you belajar jadi leader. Jangan nak jadi perfect. Tak ada orang perfect. Tak ada leader yang perfect. You kena belajar, kena buat silap dan belajar perbaiki diri. Itulah saya daripada dulu. Dan bulan depan saya fikir, okay, apa pula fokus bulan ni? Naik lagi
macam naik lagi daripada bulan sebelum. So sejak kali tu lah. So kalau tahun ni pula, oh kena move up career level sebagai apa, move up lagi. So one step at a time. Okay, macam tu lah saya sebenarnya. So kalau saya boleh buat, you pun boleh. Okay. Safira dapat Safira. So, Don just nak tambah sikit Acah tadi. Don petik kata-kata Sifu Don. Itu Tuan Ayat Ishak, kalau korang kenal. Sifu Property. So dia ada cakap apa yang kita dapat selepas adalah sebab kita buat yang sebelum. Betul. Sebab kalau selepas tu, contohlah kita let's say lah lepas 5 tahun journey dapat National Sales Director. So kita rasa hidup selesa dan kita punya financial dah stabil. So apa yang kita dapat selepas tu sebenarnya kita dah buat waktu yang sebelum tu. Macam Acha tadi, tadi awal-awal start memang dia terus fikir apa masa depan yang bagus. Dia tak takut masa depan. Dan dia buat ikut sistem, ikut one step at a time. Itu yang Acha share tadi lah. So apa yang dia dapat sekarang ni dah selepas. Tapi dia punya perjalanan tu waktu yang sebelum tadi. Tu je lah dia nak tambah. Sebenarnya nak buat bisnes, nak berjaya dalam bisnes, jangan lembek. Tu je. Betul. Orang kena cekal. Jangan lembek. Tu je. Setakat rejection tak ada masalah. Bangun balik. Yes. Bangun balik. Kalau kata rejection, apa yang diorang buat ni adalah memang industri rejection. Apa yang diorang buat ni takaful. Industri takaful atau insurance adalah industri rejection. Lagi teruk daripada yang korang buat Mary Kay. Faham? Tapi sekarang orang lebih buka mata tentang takaful. Kalau dulu mungkin lagi susah kan. Awareness. Betul, sekarang orang dah lebih lagi. Acha nak share satu dekat Don tau. Masa Acha baru buat Mary Kay 6 bulan tu, sebenarnya Acha jadikan insurance sebagai push factor. Masa dah 6 bulan buat Mary Kay, Acha dah ada commission lah. Maksudnya dah ada team, dapat commission sikit tau. So pada waktu tu, Acha terus cari ejen takaful untuk Acha ada insurans anak-anak dan diri Acha. Supaya bila Acha sakit, Acha tak susahkan orang. Dan Acha jadikan takaful sebagai push factor untuk Acha terus buat bisnes. Supaya Acha kena bayar. Kalau aku tak buat, tak dapat bayar. So Acha buat. Takaful adalah salah satu sebab kenapa Acha berjaya juga pada hari ni. Actually, sama sebenarnya Don buat benda yang sama. Cuma Don tak buat untuk anak lah sebab tak ada anak. Tapi Don buat untuk adik-adik. Okay. Don anak sulung. Bagusnya. So Don anak sulung. So Don macam mana Don naikkan commission tu sebab Don kira komitmen. Contoh tu Don nak tambah komitmen medical card untuk adik-adik kan. So berapa yang Don perlu naikkan commission untuk cover medical card adik-adik? Don tu ada orang cakap, Don nanti boleh DM kakak. Nak Boleh tanya Kak. pasal takaful lah. Bisa, Dapat dah dari orang Medicare. Well, nampak DP tu. Dan pun so Don pun buat benda yang sama macam Acha buat lah. So lepas dah adik-adik dapat medical card kan. So Don tambah lagi mak punya. So macam tu lah Don buat. Dan sekarang slowly Don nak cover komitmen family untuk komitmen rumah kan. Sikit-sikit. So macam tu lah Don naikkan commission by based on tu lah. So itu cara korang lah sebenarnya. Dia different lah. Korang punya strategi nak macam mana. Macam Don akan kira komitmen lah. Berapa nak cover, itulah Don perlu cari untuk tambah. Betul. Dan Acha sendiri kan, Acha ada satu prinsip lah dalam diri Acha. Acha tak suka berhutang. Sebab sebelum buat Mary Kay, Acha dah melalui satu proses yang kadang-kadang bayar sewa, kadang-kadang tak bayar, kadang-kadang bayar bil api, kadang-kadang tak. So maksudnya kita hidup dalam hutang yang menjadi beban. So bila Acha buat bisnes, Acha ada satu prinsip ni yang di mana aku tak nak ada apa-apa hutang. Aku nak semuanya tenang. Sebab bila kita tak bayar sesuatu, sebenarnya kita bawa satu tekanan dalam diri kita. Betul tak? So saya macam tu. Saya ajar juga my husband supaya no, we have to pay everything. Tak ada main tikam. Maksudnya tak boleh tak bayar ni, bayar yang ni, bayar yang tak boleh. Kenapa kita nak bayar sikit-sikit kalau kita boleh bayar semuanya? Maksudnya
komitmen kita. Itu sebab itulah kita kena buat bisnes. Kalau kita punya komitmen tu kita tak dapat nak bayar, you have to do something. Jangan nak rasa selesa kat situ. Jangan Yes. biasakan diri dalam keadaan yang sebenarnya you tak tenang pun. So itu saya tak nak ada apa-apa hutang yang sebenarnya saya perlu langsaikan. So saya menjadikan itu sebagai push factor untuk saya buat Mary Kay dengan betul, buat bisnes. Macam Don sekarang pun, sebab Don bukanlah family senang. So waktu belajar pun terpaksa berhutang PT, PTL. So sekarang ni, tahun ni start jadual bayaran balik. So Alhamdulillah dapat bayar balik sebab Don dah buat target. Sebab Don tahu dah akan start bayar tahun ni. So tahun lepas Don dah prepare dah. Commission tu perlu naik sebelum start bayar. So hutang tu memang benda yang menyeksakan lah. Especially PT lah. So kalau korang ada PT, PTN, bertanggungjawab lah dengan hutang korang. Dengan kawan pun dengan kawan pun jangan lupa. Hutang dengan orang je lupa bayar ya. Betul. Okay. Aim dah masuk. Dia tanya macam mana nak kaya, dapat bini kaya. Aim pergi tidur batu mimpi je. Sugar mami aja. Cari sugar mami. Aduh, Aim. So rasa kita dah jawab ke? Okey dah, tak payah jawab soalan dia. Okay. So rasa dah tak ada soalan, kita boleh end kita punya live. Okay, so daripada side Don, Don ingin ucapkan terima kasih untuk Acha kerana spend masa lebih sejam rasa dah dekat 2 jam ni untuk sharing pengalaman, journey, and then motivation, quotes. Banyak Don salin ni, dua page juga. Ada orang soalan. Okay, sebelum tu, okay, so Don ucapkan juga terima kasih kepada semua audience. So jangan lupa follow Don sebab Don akan buat IG live Sembang Santai Don setiap Jumaat malam dengan guest yang berbeza dengan topik berbeza lah. So untuk minggu depan korang kena stay tune je lah. Sebab Don akan bagi teaser dulu. Okay, so itu saja pada Don. Acha nak tutup ke atau? Okay. Thank you so much Don sebab sudi jemput Acha. Acha doakan Don berjaya dalam takaful. Satu tips untuk kita nak berjaya sebenarnya kita buang je perkataan saya masih baru. Buang je perkataan saya masih baru tu. Semua orang sama je. Bila kita buat bisnes ni, semua orang boleh berjaya. Tak kira lah you baru ke, you dah lama ke, sama je semua. Bila kita buang perkataan baru tu, lebih laju lagi sebenarnya kita akan berjaya. Macam tu. Thank you Don. Jom kita berjaya sama-sama dalam bidang kita. Don pun doakan Acha dapat 150 sales director by December 2020. Amin. Don, thank you so much. Thank you semua yang join malam ni. Okay. Stay safe. Tekan SOP. Stay safe. Bye. Nanti play safe live ni. Nanti Don nak download dulu. Boleh. Acha save. Save nanti Don download dekat profile Acha. Nanti dah download Don akan WhatsApp lah. Bagi tahu. Okay, boleh. Thank you semua. Bye.